Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syarmi Aziani binti Muhammad Zuan, nombor metrik A20B228. Okey, baik, hari demi hari kita akan dengar mengenai harta pusaka dan telah menarik perhatian Muhammad Muslim dan juga Siti Masyidah untuk membuat satu kajian, iaitu tajuknya adalah konsep hukum dan perundangan serta model penyelesaian bagi kes al-mafqud dalam pentadbiran harta pusaka. Seperti yang kita lihat kini, masalah pentadbiran harta pusaka tidak menemui jalan penyelesaiannya walaupun negara kita diambang arus permodenan. Kes mafqud ini juga merupakan salah satu tuntutan dalam Islam dan walaupun kita kurang dengar mengenai mafqud tersebut. Jadi hari ini kita akan kenal apakah itu mafqud. Mafqud berasal daripada kalimah Arab mafqud, iaitu berasal daripada perkataan faqada yafkidu faqadan, dan juga dari segi bahasanya berasal daripada wazan. Wazan ini merupakan pemberat, iaitu ismun maf'ul, dan juga dari segi istilahnya mafqud ini ialah orang yang hilang tanpa khabar berita dan kita tidak tahu status keberadaannya, tidak tahu sama ada dia meninggal ataupun masih hidup. Kategori mafqud terdapat dua keadaan, iaitu yang pertama hilang dalam keadaan selamat, iaitu aman, di mana orang yang mencari rezeki, orang yang ketika berniaga, orang yang hilang dalam keadaan sedang bermusafir dan menuntut ilmu. Yang keduanya ialah kategori orang yang hilang dalam keadaan tidak aman ataupun tidak selamat, contohnya dalam peperangan dan berada di tengah laut. Contoh yang berlaku di Pulau Perak pada 3 Oktober 2016, 2 orang anggota tentera telah hilang ketika ingin mengambil air di kawasan laut. Baik, sebelum kita beralih kepada analisa kes, juga adalah dua isu yang digariskan dalam mafqud, iaitu yang pertama berpunca daripada permasalahan pentadbiran harta pusaka yang tidak mempunyai undang-undang substantif, dan keduanya ialah peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak diseragamkan dalam undang-undang. Kemudian kita beralih ke analisa kes di mana mafqud memerlukan bukti dan beberapa tempoh bagi memastikan kesahihan kematian orang yang hilang, dan melalui penemuan tersebut si mafqud akan diklasifikasikan sebagai waris yang meninggal dunia. Jadi apakah status mafqud dalam harta pusaka? Yang pertama ialah sesuatu harta yang dianggap sebagai harta pusaka perlulah pemilik kepada harta tersebut telah meninggal dunia. Yang keduanya waris masih hidup ketika pemilik harta telah mati, dan yang terakhir adalah salah sila harta ahli waris diketahui dengan jelas. Disebabkan syarat-syarat tersebut, segala harta mafqud sama ada harta alih ataupun harta yang tidak alih tidak termasuk dalam kategori harta pusaka dan tidak boleh dibelanjakan, sehingga hakim mengeluarkan kenyataan bahawa si mafqud telah meninggal dunia. Seterusnya, terdapat dua undang-undang yang akan diguna pakai dalam mafqud, iaitu Undang-Undang Sivil dan juga Undang-Undang Syariah. Dalam Undang-Undang Sivil, ianya memerlukan tempoh 7 tahun untuk meletakkan mafqud sebagai anggapan kematian dan telah dibincangkan di bawah Seksyen 108 Akta Keterangan 1950 Akta 56. Namun jika melebihi tempoh 7 tahun, maksudnya mungkin lebih 8 tahun dan sebagainya, dan si mafqud belum ditemui, maka pihak mahkamah boleh mengesahkan dan mengeluarkan permohonan anggapan kematian tersebut. Manakala dalam Undang-Undang Syariah, kenyataan anggapan kematian hanya diguna pakai untuk masalah perkahwinan dan penceraian sahaja. Hanya sebahagian kecil sahaja pihak Mahkamah Syariah menguruskan berkaitan harta pusaka, misalnya untuk mengesahkan perkara yang berkaitan dengan waris-waris, iaitu dalam bentuk sijil faraid dan juga perakuan ahli waris. Kesemua yang telah dibincangkan tadi dibuktikan melalui statistik yang dilaporkan oleh media sosial, akhbar dan juga pelbagai agensi. Antara agensi yang terlibat seperti Pendaftar Wang Tidak Dituntut, PNB, KWSP, Tabung Haji dan Koperasi di Malaysia. Agensi ini telah membuktikan bahawa nilai aset beku berjumlah berbilion ringgit tidak dituntut dan tidak diuruskan oleh waris-waris terlibat. Pada 2007, sebanyak 40 bilion harta pusaka telah dilaporkan dalam berita harian, dan pada 2013 sebanyak 52 bilion harta pusaka, meningkat sehinggalah pada tahun ini jumlah tersebut telah menjadi sebanyak 90 bilion. Terdapat juga satu laporan yang dilaporkan oleh Jawatan Kuasa Al-Mafqud di mana kira-kira 6.6 bilion harta Al-Mafqud di institusi perbankan dalam bentuk wang tidak dituntut. Manakala akhbar Berita Sarawak telah melaporkan pada 2013 bagi aset seperti tanah dan tanah tunai yang tidak dituntut dianggarkan sebanyak 50 bilion tidak dituntut. Faktor kepada lonjakan nilai aset ini disebabkan oleh harta pusaka yang tidak dapat diuruskan secara spesifik dan tergantung kerana pemilik tersebut tidak dapat dikenal pasti keberadaannya. Apabila kami telah membaca kajian yang dijalankan oleh Muhammad Muslim dan juga Siti Masyidah, kajian tersebut telah merumuskan bahawa harta si mafqud tidak boleh diagihkan selagi tiada bukti yang menunjukkan bahawa si mafqud telah meninggal dunia dan harta si mafqud memerlukan pemilik. Ini bermaksud harta tersebut tidak boleh digunakan, diambil atau diagihkan tanpa keizinan daripada pemilik harta dan juga alasan yang munasabah. Sebagai seorang pelajar yang telah mendapat pendedahan awal berkaitan pengurusan harta pusaka, perkara tersebut tidak boleh diterima kerana terdapat sudut negatif dari segi aliran tunai umat Islam bagi individu, perniagaan dan juga negara tidak dapat berjalan dengan lancar. Walaupun kita tahu peluang untuk mengembangkan harta tersebut telah diingatkan dalam surah Insyirah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza farakta fansab. Maksudnya, maka apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau mengerjakan amal soleh yang lain.
Melalui surah tersebut, kita tahu bahawa Allah ingin berpesan kepada hamba-Nya supaya kita dapat menyelesaikan sesuatu urusan tersebut sehingga selesai dengan usaha-usaha tertentu. Jika isu yang dibincangkan ini bersangkutan dengan mata pelajaran yang dipelajari oleh pelajar, semestinya ia kerana dalam topik kecil pensyarah telah memperingatkan supaya pelajar sentiasa ingat dengan 7 isu iaitu janin, anak dalam kandungan, mafkud, kunsa, anak tak sah taraf, anak angkat, anak derhaka, anak yang didaftarkan berlainan bin atau binti. Bagi mengeluarkan kenyataan anggapan kematian, ahli keluarga perlu memenuhi beberapa syarat iaitu hubungan terputus tanpa kabar berita dalam tempoh tersebut dan tiada bukti yang menunjukkan si mafkud masih hidup. Yang kedua ialah waris perlulah membuat permohonan perintah anggapan kematian di mahkamah. Dalam situasi tersebut, pihak mahkamah akan semak keterangan yang disediakan oleh pemohon dan melihat kadar pembuktian sebelum mengeluarkan apa-apa perintah anggapan kematian. Seperti yang dilihat di televisyen dan juga akhbar di mana peristiwa MH370 telah membuka mata pelajar berkaitan mata pelajaran yang dipelajarinya bukanlah sekadar teori di dalam kelas semata-mata, namun terselit input-input yang berguna yang boleh dijadikan sebagai rujukan dalam urusan keluarga, bahkan ianya boleh digunakan dalam memahami peristiwa di dunia luar. Melalui kajian ini, kami telah melihat beberapa perubahan antaranya pengurusan harta al-mafqud lebih diutamakan dan disegerakan oleh pelbagai pihak dan yang lebih baik sekali adalah waris lebih cakna. Melalui teori al-takdir tersebut memberikan kesedaran bahawa urusan harta pusaka amatlah penting dan tidak boleh dilengah-lengahkan. Apakah itu teori al-takdir? Teori al-takdir ialah satu teori yang akan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu anggapan mati dan juga anggapan hidup. Kemudian cara kira pembahagian al-jam'u dicampurkan dengan jumlah kiraan anggapan hidup dan juga anggapan mati. Selepas itu, kiraan tersebut akan dilihat bahagian mana yang kadarnya lebih kecil untuk waris terima dan lebihan bagi kadar bahagian lebih besar tersebut akan disimpan terlebih dahulu sehinggalah mahkamah memutuskan sama ada si mafkud masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Akhir sekali, melalui teori ini apabila status mafkud telah diputuskan, harta tersebut akan diagihkan kepada waris-waris yang terlibat. Bagi perubahan yang kedua pula, kita dapat lihat bahawa melalui satu platform yang berjaya dilancarkan pada 30 Ogos 2013 oleh kerajaan di mana sistem e-syariah membantu ramai pihak terutamanya dalam urusan harta pusaka. Sistem ini diwujudkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM apabila mereka melihat kes mafkud ini tidak ramai yang mengenalinya. JKSM telah membuat satu undian dalam sistem tersebut sama ada e-syariah memberikan informasi kepada masyarakat atau tidak. Jawapannya ialah sebanyak 73% memilih ya dan 27 lagi memilih tidak. Ianya mewakili 14,738 orang yang menjawab undian tersebut. Kita dapat lihat di sini bahawa sebenarnya ramai pihak yang ingin mengurangkan dan mencari kunci kepada penyelesaian harta pusaka yang tidak dituntut sehingga wujudnya usaha-usaha yang sedikit sebanyak dapat menghasilkan kesedaran kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nasuha binti Muhammad Tahir. Saya akan membentangkan tentang cadangan penyelesaian kepada kes yang berlaku. Seperti mana perbincangan kita sebelum-sebelum ini, kita dapat memahami bahawa fuqaha telah bersepakat bahawasanya individu al-mafqud belum lagi dianggap sebagai meninggal dunia kerana asalnya ialah hidup, melainkan terdapat bukti sahih yang mengesahkan kematiannya ataupun telah sampai tempoh pada lazimnya secara zani bahawa al-mafqud itu tidak hidup lebih daripada usia itu. Harta mafqud tidak boleh dijadikan sebagai harta pusaka memandangkan syarat pewarisan harta pusaka terdiri daripada 3 syarat utama iaitu mati pemilik harta, waris hidup ketika pemilik harta mati dan mengetahui salah silap ahli waris. Kematian pemilik harta adalah menjadi syarat utama dalam mewarisi harta pusaka, sedangkan mafqud belum lagi dianggap sebagai mati. Cadangan pertama yang kami ingin usulkan adalah pemerkasaan dan pengkumbalan undang-undang baharu. Peruntukan perundangan yang perlu dikubal mestilah mengambil kira kepentingan negara secara keseluruhannya dan juga kepentingan waris-waris al-mafqud khususnya untuk memastikan harta tersebut dapat memberi manfaat sepenuhnya. Cadangan ini diketengahkan berkaitan dengan undang-undang segi ada yang menjadi penghalang utama kepada pengurusan harta al-mafqud. Isu pertama yang wujud dalam aspek perundangan tentang harta al-mafqud ialah mengenai perbezaan tempoh anggapan kematian. Tempoh anggapan kematian ni adalah tempoh di mana hakim di mahkamah memutuskan bahawa individu al-mafqud itu telah meninggal dunia. Kalau kita buat carian kat Google ataupun di internet, kita tahu bahawa sementara nak tunggu individu al-mafqud itu disahkan oleh hakim, kita ada satu fasa yang dinamakan sebagai tempoh anggapan kematian. So dekat sini, tempoh anggapan kematian, kalau ikut undang-undang syariah, kita hanya perlu tunggu 4 tahun saja untuk hakim sahkan bahawa individu itu telah pun meninggal dunia. Tetapi, kalau ikut perundangan sivil, kita perlu tunggu sehingga 7 tahun untuk hakim keluarkan satu kenyataan bahawa individu itu telah pun meninggal dunia. Sebagai orang Islam, pastinya kita akan ada keinginan untuk mengikut undang-undang syariah, iaitu kita perlu menunggu selama 4 tahun sahaja. Tapi kita tahu bahawa dekat Malaysia ni undang-undang sivil adalah mengatasi undang-undang syariah ataupun undang-undang yang lain. Jadi pastinya akan timbul kekeliruan ataupun perselisihan
terhadap tempoh menunggu itu. Pastinya kita akan keliru nak ikut yang mana satu, ikut undang syariah 4 tahun ataupun undang-undang sivil selama 7 tahun. Dan kedua-dua ini merupakan tempoh yang agak lama sebenarnya. Dan disebabkan itu juga kami ingin mencadangkan supaya wujudnya satu pelarasan ataupun keseragaman dalam tempoh anggapan kematian ini. Okey, biar ianya selaras antara sivil dengan syariah tu biar sama dan seragam. Kalau nak katakan, kalau nak ambil 4 tahun je dua-dua. Kalau nak ambil 7 tahun, 7 tahun je. Sivil dengan syariah. Cadangan penyelesaian yang kedua bagi isu harta al-mafqud ini adalah menubuhkan satu badan berkuasa ataupun autoriti untuk menjadi pemegang amanah harta al-mafqud. Okey, badan berkuasa ini diwujudkan di bawah perundangan sivil. Okey, dan akan dipertanggungjawabkan untuk memantau status, mengawasi dia atau mentadbir harta tersebut agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sekiranya sekarang ni kita ada Baitulmal ataupun Amanah Raya Berhad yang bertanggungjawab dalam pengurusan harta pusaka, kita juga perlukan satu badan berkuasa yang tertinggi di bawah Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Sivil untuk urusan harta al-mafqud khususnya. Salah satu strategi penubuhan institusi pemegang amanah harta al-mafqud adalah dengan mewujudkan satu akta atau undang-undang yang membenarkan ahli waris utama al-mafqud untuk membuat tuntutan ke atas harta al-mafqud yang berbentuk harta alih dan mudah cair, seperti pengeluaran wang tunai sebanyak beberapa peratus daripada jumlah keseluruhan harta tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan harta umat Islam terbeku semakin meningkat saban tahun adalah disebabkan ahli waris yang tidak datang menuntut. Okay? Hal ini bukan terjadi kepada harta al-mafqud saja, tapi harta-harta pusaka yang lain juga. Macam mana yang kita tahu, harta milik al-mafqud tidak boleh dibuat apa-apa ke atasnya kerana individu itu masih lagi belum dianggap sebagai mati atau meninggal dunia. Termasuklah juga manfaat harta-harta itu turut ditahan. Dan disebabkan itu kami mencadangkan agar salah satu cara penyelesaian harta al-mafqud adalah melalui instrumen wakaf. Cadangan ini kami ketengahkan dengan mengambil kira situasi sekiranya tiada sebarang tuntutan dibuat oleh ahli waris terhadap harta berbentuk taklif seperti tanah atau rumah yang ditinggalkan. Situasi ini mungkin terjadi sekiranya ahli waris al-mafqud masih lagi hidup, tapi diorang tak buat apa-apa sebarang tuntutan. Disebabkan tidak mahu melalui proses yang sulit atau mengambil masa yang lama. Jika berlakunya kes seperti ini, sudah pasti harta tersebut akan terbiar begitu saja dan berlaku pembaziran sumber. Bagi mengelakkan pembaziran harta ataupun pembaziran sumber, badan berkuasa ataupun agensi berkaitan hendaklah memainkan peranan dengan mengambil tanggungjawab menguruskan harta tersebut. Dan kaedah yang paling sesuai untuk menguruskan harta taklif adalah dengan mewakafkan harta tersebut kepada pihak yang sesuai untuk tujuan kebaikan. Meskipun kita sedia maklum bahawa salah satu ciri harta yang hendak dijadikan wakaf mestilah jelas pemiliknya. Oleh sebab itu, tanah atau harta yang tidak jelas statusnya tidak dapat diselesaikan kerana pemiliknya al-mafqud. Namun, pada tempoh-tempoh tertentu, kami mencadangkan agar tanggungjawab untuk menguruskan harta tersebut diambil alih oleh pihak berkuasa negeri. Sebaik saja pentadbir tanah bagi pihak berkuasa negeri berpuas hati, menerusi peruntukan di bawah Seksyen 100 Kanun Tanah Negara 1965, Perindaan 2016, mereka boleh membuat pelucut hak ke atas mana-mana tanah bermilik yang tidak membuat bayaran jumlah wang yang dituntut seperti bayaran hasil tanah dan sebagainya. Justru sebagai orang awam dan juga salah seorang pelajar Universiti Malaysia Kelantan yang mengambil subjek pengurusan harta pusaka, menggesa bahawa perlunya pemerkasaan dan penyelesaian undang-undang, syariah dan sivil agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Di samping itu, kami juga mencadangkan beberapa cadangan penyelesaian bagi isu harta al-mafqud ini berdasarkan pepelajaran dan pengetahuan kami dalam pengurusan harta pusaka. Kami berharap agar penambahbaikan dalam pengurusan harta al-mafqud ini dapat diwujudkan agar perkara ini tidak memberi kesusahan kepada ramai pihak, terutama sekali individu al-mafqud dan ahli waris serta pembaziran sumber harta dapat dielakkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Najm ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Sewajarnya setiap harta itu hendaklah diuruskan dengan sebaik-baiknya dan selayaknya diberikan manfaat kepada mereka yang berhak. Sebagai orang Islam, kita percaya dengan adanya ganjaran pahala di sisi Allah SWT terhadap mereka yang berusaha mengerjakan kebaikan ke atas harta-harta yang ditinggalkan. Sebagaimana yang kita tahu, memelihara harta juga merupakan salah satu daripada maqasid syariah. Oleh sebab itu, kita mestilah menguruskan harta yang ditinggalkan dengan sebaik-baiknya.